Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan tugasan OUMH 1603, Kemahiran Belajar untuk Abad ke-21, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Luqman Hakim bin Hasnan, pelajar ambilan Januari 2024, ijazah sarjana muda pengurusan dengan kepujian daripada Pusat Pembelajaran OUM Kampus Melaka. Berdasarkan tugasan ini, saya dikehendaki untuk mencari satu permasalahan. Oleh hal yang demikian, saya tertarik untuk mengulas mengenai kepentingan kesihatan mental, terutamanya berkaitan dengan kemurungan, ekoran daripada peningkatan masalah kemurungan dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri. Menurut laman sesawang Hello Doktor, kemurungan boleh dikategorikan sebagai perasaan sedih yang teramat sangat. Mereka yang menghadapi kemurungan biasanya akan merasa hilang harapan, tiada lagi pertolongan dan merasakan dirinya tidak berguna lagi. Mereka yang menghidap kemurungan bukan sahaja akan beri kesan kepada dirinya, malah turut akan mengganggu hubungan antara dirinya dengan keluarga dan rakan-rakan. Dalam sudut perubatan, kemurungan dikenali sebagai depressive disorder ataupun kemurungan klinikal. Sungguh pun kemurungan merupakan penyakit sebenar, tetapi kemurungan sebenarnya bukanlah tanda kelemahan atau kekurangan kepada karakter seseorang. Berita baiknya ialah pesakit kemurungan sebenarnya boleh mendapatkan rawatan dan kebanyakan pesakit sembuh selepas mendapatkan rawatan daripada doktor. Merujuk kepada Suzalina Khalid tahun 2023 melalui artikel Berita Harian, beliau menyatakan bahawa penduduk di KL dan Putrajaya adalah yang paling murung di Malaysia. Kalau kita lihat pada petikan artikel ni, kita dapati bahawa wilayah persekutuan seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya mengungguli masalah kemurungan di Malaysia sebanyak 70%. Dan tak heranlah kenapa wilayah persekutuan menyumbang kepada masalah kemurungan tertinggi di Malaysia, kerana disebabkan oleh faktor kos sara hidup yang tinggi dan miskin bandar. Boleh dikatakan bahawa kebanyakan mereka yang menghadapi masalah kemurungan ini adalah daripada golongan B40. Namun begitu, hal ini berbeza pula dengan golongan muda, khususnya remaja dan belia, di mana masalah kemurungan yang mereka hadapi disebabkan oleh faktor yang berbeza seperti masalah kewangan, masalah perhubungan, buli, tingkah laku, berisiko penyalahgunaan bahan terlarang, rasa rendah diri dan jangkaan yang tinggi terhadap diri sendiri. Melihat kepada masalah kesihatan mental yang semakin tinggi dan membimbangkan, saya mencadangkan satu penyelesaian dan inisiatif di mana kita boleh membina satu aplikasi yang saya namakan sebagai Sahabat Sejati. Di mana dalam aplikasi ini kita boleh membina satu komuniti untuk mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental, di mana mereka boleh mendapatkan khidmat nasihat, khidmat kaunseling dan sekretari, dan mereka boleh belajar cara untuk mengendalikan stres yang menjadi punca kepada masalah kesihatan mental mereka. Ini adalah contoh prototipe aplikasi Sahabat Sejati, di mana kita ada beberapa features yang menarik. Pertama sekali adalah komuniti di mana pengguna boleh mendapatkan sokongan dan berkongsi pengalaman dengan orang lain yang menghadapi masalah kesihatan mental yang sama. Seterusnya, aplikasi ini juga mempunyai features emotional monitoring di mana pengguna boleh merekodkan dan menilai tahap emosi mereka dari semasa ke semasa bersandarkan indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat juga features emotion skill building, iaitu aplikasi ini ada menyediakan audio atau video, latihan pernafasan, meditasi dan lain-lain teknik untuk mendidik pengguna cara meredakan emosi dan stres. Tambahan features yang lain adalah seperti types of mental illness, di mana pengguna boleh akses info mengenai jenis penyakit mental dan cara untuk mengatasi serta mendapatkan rawatan. Features menarik yang lain adalah seperti mental skills coaching, iaitu satu features yang membolehkan pengguna berhubung dengan pegawai khidmat pelanggan yang terlatih untuk mendapatkan sumber sokongan
dan mempelajari strategi pengurusan stres secara atas talian. Akhir sekali, features yang paling terbaik yang ditawarkan oleh aplikasi Sahabat Sejati adalah Counselor, di mana pengguna boleh akses kepada sesi secara fizikal dengan pakar kesihatan mental yang bertauliah. Terdapat beberapa kelebihan jika aplikasi Sahabat Sejati ini berjaya dilancarkan. Pertama, mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental mempunyai akses yang lebih mudah untuk mendapatkan sokongan mental. Kedua, meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Ketiga, terdapatnya sokongan komuniti yang khas untuk mereka yang mengalami masalah kesihatan mental. Dan yang terakhir ialah mengurangkan kadar kecederaan dan bunuh diri dalam kalangan mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Namun begitu, sebelum melancarkan aplikasi Sahabat Sejati ini, terdapat beberapa cabaran yang perlu diambil tahu. Cabaran yang pertama adalah penyelidikan dan pembangunan di mana kita perlu memahami keperluan dan kehendak pengguna serta perlu mendapatkan kerjasama daripada pakar kesihatan mental, programmer front-end dan back-end. Cabaran kedua pula adalah kepatuhan undang-undang dan standard di mana kita perlu mematuhi undang-undang privasi data, peraturan kesihatan dan standard industri yang berkaitan. Cabaran ketiga pula adalah menangani isu privasi dan keselamatan di mana kita perlu memastikan aplikasi dalam standard tertinggi dalam perlindungan data pengguna. Cabaran terakhir pula adalah aplikasi ini memerlukan kos pengoperasian yang tinggi di mana kita perlu menerapkan penggunaan model perniagaan yang sesuai seperti langganan bulanan, pembelian dalam aplikasi atau pembiayaan melalui iklan. Akhir sekali, dalam membina aplikasi Sahabat Sejati, terdapat beberapa etika yang perlu dipertimbangkan. Etika pertama adalah berkenaan privasi dan kerahsiaan, iaitu pengguna harus diberi maklumat yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi, dan mereka harus memberikan persetujuan yang jelas sebelum data mereka dikumpulkan. Etika kedua adalah berkenaan kebolehpercayaan maklumat, di mana aplikasi ini harus menyediakan maklumat yang hanya didasarkan pada bukti saintifik dan disahkan oleh pakar kesihatan mental yang bertauliah. Etika ketiga adalah mengenai kaunseling dan bimbingan, di mana pengguna harus diberi maklumat tentang kelayakan dan pengalaman pakar kesihatan mental yang bertauliah yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan kaunseling. Etika yang terakhir adalah berkaitan dengan kebebasan dan kehendak, di mana pengguna harus diberikan kebebasan dan kawalan penuh terhadap penggunaan aplikasi dan pengambilan keputusan mengenai pengurusan kesihatan mental mereka sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.